wasallam. Alhamdulillah, bila kita cakap tentang nikmat iman dan Islam, tidak lain tidak bukan hanyalah kita melalui cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta itu dibuktikan dengan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita cakap tentang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kata lain al-asyriku billah, maknanya membuat syirikat ataupun sekutukan Allah dalam, kalau kita lihat Allah sajalah yang wajib kita sembah. Tegasnya bila seorang tadi mempersekutukan Allah dengan yang lain, sama ada mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan, yang disembah hanya tidak lain kepada Allah, lalu dianggapnya Tuhan yang disembah itu adalah yang beri kuasa, maka itu dikatakan syirik. Jadi kalau kita lihat, syirik adalah dosa yang terbesar sekali di samping dosa-dosa yang lain dalam Islam. Maksud itu kalau kita lihat, meskipun dosa-dosa itu terbahagi antara yang besar dan yang kecil, maka namun semuanya itu ada cara-cara untuk memperolehi kemanfaatan dari Allah SWT, kecuali dosa besar syirik itu sendiri. Maka dosa itu tiada terampun selagi dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang itu mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah min zalik, maka dia mati dalam, dia menanggung dosa besar. Itulah syirku billah, atau syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dosa-dosa besar yang kerap manusia tidak mempedulikan ialah menderhakai ibu bapa. Itu juga termasuk salah satu dosa-dosa besar juga. Menderhakai ibu bapa. Bersikap takabur juga termasuk dosa besar. Bersaksi palsu dan lain-lain lagi. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan, ala unabbikum bi akbaril kabair. Maukah kamu, kata Rasulullah SAW, saya beritahu perihal dosa yang besar di antara dosa-dosa besar. Maknanya apa? Disebutkan beliau sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Qulna, maka para sahabat mengatakan, bahkan ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Qala, yang pertama sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah. Al-isyraku billah maknanya apa? Mempersekutukan ataupun mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seorang tadi berjumpa dengan bomo, berjumpa dengan dukun, nak tahu nasib konon, nak tahu jangka masa panjang hidupnya bahagia atau tidak, itu juga sudah syirik. Nauzubillah. Ataupun kita pergi berjumpa dengan orang-orang untuk mengetahui sama ada dirinya ni ada tak baik buruknya. Malahan kalau dia mengatakan perkataan apa yang dia ni tidak berguna dan dia percaya pula kata-kata yang diucapkan oleh orang, itu juga boleh membawa syirik. Nauzubillah. Jadi kena hati-hati. Bukan saja dia menyembah selain Allah, tapi dia percayai apa yang diucapkan oleh manusia tadi, itu juga termasuk syirik. Jadi kita kena hati-hati dalam perkara syirik ini, kerana syirik dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain, kerana dia termasuk kategori yang pertama sekali. Walaupun syirik itu terbagi kepada 2, syirik khafi. Syirik khafi ni termasuklah riak, nunjuk kepada orang lain yang dia ni beramal ibadah. Dia ni melakukan sesuatu tadi untuk mendapat sanjungan pujian orang. Dia buat satu tadi kerana supaya orang kenal yang dia ni terkenal, ataupun orang yang dia agung-agungkan. Itu juga termasuk syirik, tapi syirik kecil, riya tadi. Malahan Allah Taala mengatakan nanti kelak di akhirat, Allah Taala menyuruh orang ini untuk mempersembahkan kepada apa yang telah dia riakkan tadi. Contohnya kalau kepada orang lain untuk dia mendapat manfaat, untuk mendapat dipuji dan disanjung, itu semua akan disuruh panggil orang yang dia semata-mata mohon kepujian tadi. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uququl walidain,
derhaka kepada kedua bapa. Jangan sekali kita jangan kata derhaka ni dia apa mengucap kata dengan perkataan ataupun menjelingkan mata, mengeluarkan kata-kata, itu saja sudah dosa besar. Seperti mana Allah tegaskan, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada kedua kamu dengan perkataan sekalipun. Maka apatah lagi kalau kita memutuskan hubungan, apatah lagi orang yang tidak berkunjung. Ini semua adalah dosa-dosa yang besar. Tidak patut bagi seorang anak tadi menderhakai bapanya, sedangkan tanpa keduanya tidak mungkin kita akan berada ataupun ada di muka bumi ini. Susahnya ibu nak melahirkan kita, mengandungkan kita saja susah, apatah lagi nak melahirkan. Selepas melahirkan, dia akan menanggung kepayahan untuk membesarkan lagi. Ini boleh dihantar ke mana? Jangan sekali kita kata tinggalkan dia kesorangan. Malah ada juga orang yang tinggalkan dia di hutan, hinggakan dia kesorangan diri. Dan dia mengatakan, ibu saya tak nak ikut saya, bukan saya yang tak nak ajak dia, ustaz. Tapi kita sebagai anak tadi menjadi kewajipan untuk menziarahinya, menengoknya, walaupun dia tinggal di mana? Di UK sana. Tahu UK? Ulu Kelantan. Jauh gitu macam sekalipun dia kena ziarah kerana ibu dia. Bila mungkin dia dah tinggal di Singapura, dah jadi rakyat Singapura, ibunya masih orang Malaysia. Namun kewajipan dia, kalau dia nak pergi ke mana? Australia, wah senang-senang saja. Kalau nak pergi Melaka, nak pergi mana? Terengganu, wah boleh kayu pula sejauh itu. Tapi bila dia nak tengok maknya, dia cakap tak ada masa lah, ulu lah, dan berbagai-bagai alasan. Ini juga termasuk kita tidak mempedulikan ibu bapa kita. Dia lagi ibu kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who next? Your mother. Tanya lagi, siapa ibumu? Who next? Your mother. Siapa? Ibu, sampai 3 kali. Baru your father. Baru bapa kita. Tengok. Bukan maknanya bapa tu tidak penting. Penting. Tanpa bapa pun kita tak ada. Tapi ibu tadi yang menanggung penderitaan. Ini kadang-kadang tanggungjawab kita bila dah rumah tangga, anak lelaki tu lebih dia kena utamakan ibu dari isterinya. Tapi dia tak boleh abaikanlah tanggungjawab dia, hak dia kepada isteri dia, tidak, memang betul. Tapi anak lelaki tu kena kepada ibunya tadi. Tapi kalau isteri tadi, bila mana dia sudah berumah tangga, dia tidak boleh abaikan tanggungjawabnya hinggakan satu ketika. Ini nak ceritakan satu peristiwa di mana seorang anak perempuan ni, kerana dia taat kepada si suami tadi, kata Rasulullah, kalaulah seandainya ada hak yang membolehkan manusia sembah manusia, aku suruh isteri sembah kepada suami, kerana begitu tinggi sekali haknya kepada suaminya. Pasal apa? Si isteri tadi, seandainya dia mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, dia taat kepada suaminya, dia menjaga maruah diri dia daripada melakukan zina, maka Rasulullah mengatakan, masuklah kamu ke dalam syurga yang kamu sukai. Itu si isteri tadi. Tapi si suami tak semudah itu. Dia ada lagi tanggungjawab kepada isterinya, dia ada tanggungjawab kepada anak-anaknya, dia ada tanggungjawab kepada ibunya. Bapa boleh tutup sebelah mata, tapi bapa pun kena bantu juga. Kalau bapanya dah, contohnya sudah uzur, tak mampu untuk bekerja, dia kena bantu juga. Jangan kita kena macam QC pula. Tahu QC? Queen Control. Itu tak boleh. Ini kita ambil satu cerita mengenai seorang sahabat yang begitu rajin sekali beribadah. Siapa nama lelaki tadi yang di saat akhir hayatnya dia nak mengucapkan kalimah syahadah, begitu payah sekali.
Sedangkan dia rajin berjemaah dengan Rasulullah, dia rajin pergi perang ikut Rasulullah. Ikut perang. Ini setakat tolong masjid, pergi perang antara hidup dan mati. Alqamah namanya. Saat dia nak meninggal dengan begitu payah sekali dia nak mengucap kalimah. Sedangkan sahabat-sahabat semua sudah akui kerajinannya dalam menjaga solat 5 waktu, jemaah lagi bersama Rasulullah pergi perang. Tapi kerana ibunya tak redha tadi, di akhir hayatnya nak mengucap pun payah. Jadi para sahabat kehairanan. Jadi dia pun tak ada lain cara khabarkan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Alqamah tadi. Jadi apabila diberitahu tentang hal Alqamah tadi, Rasulullah senang saja. Dia ada bapa dah tak ada, ibu mesti ada. Di mana? Non, di sana. Non. Di mana? Samalah. Di tempat pondok yang kecil di tebing hutan sana ditempatkan. Jadi panggil ibunya untuk menghadap aku, ataupun kalau dia tak nak datang, biar saja Rasulullah yang jumpa ibu Alqamah tadi. Jadi para sahabat pun pergilah. Berjumpa dengan ibu Alqamah. Mana memang tempatnya agak dhaif lah. Dhaif tu begitu terhina. Pak Melaka dia boleh taruh mozaik. Tapi sana jangan dilupakan. Jadi bila sampai kat situ, Alqamah, ini ibu Alqamah, ya saya. Kita nak khabarkan yang Alqamah ni sekarang sedang dalam keadaan nazak. Nazak ni dalam keadaan saat-saat akhirnya sakratul maut. Oh, ibu anak aku, satu-satu anak aku. Sebab itu kalau anak satu tu, engkau lah racun, engkau lah penawar. Kalau baik, baiklah. Ini anak yang satu ni. Jadi akhirnya ibu dijemput untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan nak maklumkan tentang hal keadaan Alqamah. Bila mendengar yang Rasulullah nak jumpa dia, kalau ibu tidak mampu untuk pergi, Rasulullah akan datang kepadamu, wahai ibu. Oh tidak, aku lebih layak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua cerita dah masyhur ni. Bila sampainya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun mengatakan, wahai ibu Alqamah, adakah kamu memaafkan anakmu Alqamah? Awal ni dia mengatakan, aku tidak redha kepada dia. Kenapa? Dia mengutamakan isteri daripada aku. Tengok tu. Isteri pun kita nak kena ambil peran, nak kena jaga hati. Nanti tidak kena tidur beranda nanti. Tapi apa yang penting di sini, kalau kita lihat, selagi ibu tadi masih hidup, kita gunakanlah peluang. Apa ibu Alqamah? Anak ini tidak berguna padaku, sedangkan anaknya satu saja. Apa yang diungkapkan tadi, dia lebih utamakan aku daripada dia lebih utama isteri daripada ibu. Jadi akhirnya aku tidak redha pada dia. Rasulullah, kalaulah gitulah keadaan ibu, baiklah, kita akan kumpulkan kayu-kayu untuk dibakar saja Alqamah, kerana tidak berguna lagi dia hidup. Kelak nanti kalau dia mati ataupun dia meninggal nanti, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni kesudahan yang jahat, kerana dia tidak mendapat keredaan ibu bapanya atau ibunya tadi. Kerana keredaan ibu bapa tadi terletak kepada keredaan ibu bapa kita. Mana-mana yang ada, saya mengingatkan pada diri saya lah yang masih ada ibu, jangan kita abaikan. Tengoklah selalu, tanyalah khabar, belikanlah kesukaannya di waktu sihat. Jangan dah sakit baru nak belikan. Ni kadang-kadang kita ni melupa. Sebab itu kalau kita disuruh ingatkan, walaupun kadang-kadang ibu kita ni tak suka kita, benci kita, carilah jalan untuk dia meredai kita. Carilah jalan untuk dia menyayangi kita. Walaupun kadang-kadang
ibu lebih mengutamakan anak yang lain dan sebagainya. Tak apa, itu antara dia dengan Allah SWT. Tapi antara kita dengan anak, kita jangan fikirkan balasan yang dia lakukan. Mungkin dulu tu dia tidak menjalankan tanggungjawab dan sebagainya, itu tanggungjawab dia nanti di akhirat bersama Allah. Tapi antara kita dengan ibu kita, hak kita sebagai anak, kita jangan abaikan. Jangan kita menjadi, maaf bercakap, lembu cucuk hidung. Dia sanggup mengabaikan ibu kita. Ada mereka yang sanggup tak anggap ibu, sedangkan dah ambil pula ibu tiri, ibu angkat dan sebagainya. Ini tak betul. Ibu kandung tadi yang wajar kita tak. Akhirnya bila mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Alqamah ni dibakar, maka ibu tadi pun menangis. Tidak mungkin aku sanggup melihat Alqamah tadi dibakar di depanku, sedangkan dialah satu-satunya anakku. Maka saat ini aku mengampunkan kesalahan dia. Betul, wahai ibu Alqamah, kalau engkau kerana engkau malu saja kepada Rasulullah, engkau tidak malu kepada Allah, Allah akan mengkhabarkan perkara ini kepada aku melalui wahyu yang turun nanti. Nanti untuk memastikan Alqamah tu dapat mengucap, Rasulullah menyuruh sahabat untuk melihat Alqamah. Andai kata dia masih tidak dapat mengucap kalimah. Dan saat ketika ibunya tadi memaafkan dan mengampunkan segala kesalahan yang dilakukan tadi, maka saat itulah Alqamah dapat mengucap kalimah La ilaha illallah. Maka benarlah kata Rasulullah di dalam hadisnya, Man akhirul kalam La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia dapat menyebut kalimah La ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Tapi tak sembarang itu. Kalau kita waktu hidup nyanyi lagu apa, cendrawasih, nyanyi lagu-lagu sentimental, lagu-lagu rock, dangdut, macam mana di akhir kalam kita nak sebut kalimah La ilaha illallah? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal kalimah ataupun seafdal apa zikir adalah kalimah La ilaha illallah. Sampai jalan, sampai buat kerja, bukan berat sangat. Tapi kerana kita ni lebih mengutamakan keasyikan, hiburan dan sebagainya, kita lupa Allah, kalimah Allah yang kita ucapkan. Jadi untuk mencapai di akhir kalam kita dapat menyebut kalimah La ilaha illallah, tidak lain tidak bukan di waktu hidup kita, kita penuhi program dan aktiviti kita dengan amalan-amalan soleh. InsyaAllah bila di akhir kalam kita, Allah SWT akan apa? Memberikan nikmat dapat menyebut La ilaha illallah, memenuhi dunia dan juga seisinya. Itu dia. Jadi akhirnya begitulah kata-kata Rasulullah SAW selepas Alqamah dia semadikan, dikuburkan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin, janganlah di antara kamu melebihi mengutamakan isteri kamu daripada ibu kamu, kerana tidak akan masuk syurga. Jangan kata masuk syurga, tidak akan cium bau syurga, sedangkan syurga itu boleh dibau sejauh 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Tapi kerana orang-orang golongan yang tidak dapat mencium bau syurga tadi, salah satunya anak yang mendurhakai ibu bapa, orang yang dayus bila melihat anak dan isterinya dalam melakukan maksiat, dia pun tak tegur. Bukan saja dia jalan dengan lelaki lain, tapi kalau dia tidak melakukan perkara yang Allah perintahkan, anaknya pakai skirt pun dia buat bodoh. Jalan dengan lelaki lain dah tunang belum lagi sah lagi, kita tak ditegur. Itu juga termasuk ad-dayus. Ad-dayus la tadkhulul jannah. Orang dayus itu tidak akan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Dan dia jangan kata masuk, dia tidak akan cium bau syurga. Gitulah dahsyatnya golongan-golongan yang Allah SWT sendiri mudahkan masuk syurga, illa man abah, kecuali mereka yang tak mau.
Kerana apa? Kerana mereka tidak mengikut apa yang Rasulullah dan Allah sendiri perintahkan. Jadi marilah sama-sama saya pesan kepada diri saya sendiri, marilah sama-sama kita jadikan hidup kita ini orang yang dapat bakti kepada diri kita. Diri kita juga kita jangan aniaya. Termasuk juga orang yang sah rokok pun menganiaya diri sendiri. Pasal apa? Dia memudaratkan dirinya. Orang yang mengambil ganja, mengambil dadah, meminum arak dan sebagainya, itu juga termasuk menzalimi diri sendiri. Kadang-kadang sampai menzalimi orang lain, keluarga, kalau ada keluarga. Dia ni anak yang diharapkan untuk mencari rezeki, contohnya lah. Untuk ahli keluarganya. Tapi dia mengambil benda-benda yang terlarang. Contohnya dadah atau ganja. Akhirnya dia ditangkap. Bila dia ditangkap, apa akan jadi? Sumber pencarian yang halal tadi sepatutnya dia bagikan kepada ibu, bapa dia, kepada anak dia, keluarga dia, tiba-tiba rezeki tadi tersekat atau tidak diperolehi. Ini juga termasuk salah satu dia akan mendapat menyusahkan keluarganya tadi. Tapi kalau bujang, diri sendirilah. Jadi sinilah kalau kita lihat dosa-dosa yang besar tadi hendaklah kita jauhi. Kerana apa? Hidup kita ni hanyalah seketika, kita tak tahu. Tidur-tidur sadar je, kok mana ni gelap je. Ada juga. Tidur-tidur sadar je dah tak ada. Ni berlaku. Jadi usia kita terlalu pendek, gunakanlah masa dengan sebaik-baiknya. Dapatlah kita bakti kepada keluarga kita, kepada masyarakat, walaupun sekecil mana sekalipun. Kenapa? Kerana adallu alal khairi ka fa'ilihi, menunjuki jalan kebaikan kepada orang lain sama juga kita mendapat kebaikan. Adallu ala syarri, dan kita menunjukkan jalan kejahatan. Mari kita adakan joget lambak, kita adakan ini mancing tak salah, tapi bila meninggalkan perintah sembahyang tadi salah. Menunjukkan jalan kejahatan tadi, orang lain buat, dia pun dapat kejahatan yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan marilah sama-sama kita jadikan hamba Allah ini yang dapat memberi kebaikan kepada orang lain dan juga kebaikan kepada masyarakat yang lain, insya-Allah, dan kita menjadi insan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.